ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تامن بالخير لا حول ولا قوة إلا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Carilah bekal untuk hidup kelak. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur banyak dengan limpah rahmat Allah kurniakan kita kebaikan melalui jalan agama. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal-amal kita dan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa para guru, para alim ulama, para pejuang-pejuang Islam seluruhnya. Mudah-mudahan bangkit kelak di mahsyar sebagai hamba yang berjaya. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Satu-satunya surau buat secara rasmi solat hajat kepada Tok Guru Jadi. Tahniah. Walaupun anda tak dapat hadir tapi anda tahu. Bukan malaikat mai bagi tahu. Ni malaikat ni bagi tahu, malaikat ni bagi tahu. Namanya WhatsApp. Penuh sampai keluar. Alhamdulillah entah. Doakanlah tak balik lagi tu. Tak balik lagi tapi dah keluar hospital lah. Berehat-rehat. First class Turki bagi layanan tuan-tuan. Allahu akbar. Tempat kita orang tak pandang. Orang luar pandang. Lampu suluh letak betul-betul di mata kita. Gelap, tak nampak apa. Betul. Tapi bila tunjuk ke tempat lain, terang. Boleh faham tak? Macam itulah kita tak peduli ilmuwan agama, tapi orang lain menghargai mereka. Depan mata tak nampak. Lampu suluh letak. Tak nampak apa, gelap. Tapi suluh ke lain, terang. Boleh? Alhamdulillah tuan-tuan. Mengair semalam dapat hari ni. Akulah tu. Semalam tuan-tuan, kedua hari lepas. Semalam, tak dapat. Malam ni memang anak kosong kan, nak hantar anak-anak. Dia naik bas pukul 9.30. Jadi ngam-ngam isyak berhentilah. Anak tak ajak lah. Dia naik bas di bas stand 17. Balik sekolah. Buka sekolah kan. Dia sekolah di Rusilah. Sekolah Tok Guru Presiden lah. Entah mata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak jumpa Tok Guru Jadi payah kan? Dia kalau Tok Guru ada di rumah jadi imam solat, dia punya queue tuan-tuan sampai luar masjid beratur salam. Petang-petang Tok Guru berjalan pergi pantai, dia orang main bola. Tok Guru ni Allahu akbar. Tok Guru akan duduk keliling budak-budak akan sembang dengan dia. Subhanallahil azim. Perangai ya Allah, perangai baik sungguh perangai. Budak-budak suka tanya soalan pelik-pelik tuan. Soalan yang kita pun tak berani tanya. Betul, betul. Anda mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak apa. Baik, anda mata Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin qablika fa akhaznahum bi ba'sa wad dharra la'allahum yatadarra'un. Kita ambil satu ayat. Rasa satu ayat ni aku nak sambung tak sempat rasa. Suratul Al-An'am ayat 42. Nama surah ni binatang ternak. Binatang ternak. Al-An'am, haiwan peliharaan. Apa haiwan ternak? Haiwan ternak apa dia? Ayam, kambing, lembu, kerbau, itik, burung, kucing. Betul? Panda. Tuan-tuan dah nampak yang tu je binatang ternak. Itu yang kita ternak. Yang orang musyrik ternak, apa dia? Coklat Cadbury. Boleh faham tak? Ternak tak? Ternak lah. Dia bukan kategori binatang liar. Binatang liar adalah hutan. Yang namanya babi hutan. Boleh faham tak? Tapi kalau dalam kandang bukan ternak. Yang tu untuk daging.
bukan liar, yang tu untuk daging, ternak. Boleh faham? Macam kita sebutlah ibadah, sebut je ibadah, puasa, solat, zakat, haji. Naik basikal bukan ibadah. Nabi kata dua nikmat yang manusia lupa apa dia? As-sihah, sihat, wal faragh, dan masa lapang. Betul tak? Tujuan naik basikal jaga kesihatan, ibadah. Bukan payah hidup. Main bola ibadah. Tengok bola belum tentu. Belum tentu. Kalau tengok tak solat subuh berdosa. Kerana mengantuk tak solat subuh berdosa. Boleh nak cerita yang jangan sempitkan skop binatang ternak tadi. Macam kita sempitkan skop ibadah tadi. Boleh faham tak? Boleh? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata dalam ayat yang ke-42 surah Al-An'am tadi, tuan-tuan, sedaplah duduk kursi ni. Rasa macam tak mau berhenti. Walaqad, dan sesungguhnya, arsalna ila umamin min qablika, kata Allah. Wahai Muhammad, sesungguhnya telah kami utus banyak rasul-rasul terdahulu daripada kamu untuk umat masing-masing. Sebelum kamu ni ramai dah. Sebelum kamu ni ramai dah. Setiap umat semua ada rasul belaka. Arsalna, yang diutuskan, aku utus, bawa risalah. Arsalna ni risalah aku, kata Allah. Peringatan aku, undang-undang aku, peraturan aku, kewajipan yang aku tentukan, larangan yang aku tak bagi buat. Dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa'aghnahum bil ba'sa'i wad dharra. Lalu mereka ni semuanya engkar, berpaling, adalah segelintir. Segelintir. Tak dengar cakap, arahan dia tinggal, larangan dia buat. Boleh? Maka kata Allah, aku hantar kepada mereka suatu keputusan aku, ketentuan aku yang nama dia Al-Ba'sa. Apa dia Al-Ba'sa, tuan-tuan? Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala sebut, dia kata, yang ulama menggelarkan dia kibarul mufassirin, kira pembesar ulama tafsir lah. Bukan orang Arab pun, bukan Arab dia, Tabaristan. Tan ni belah mana? Rusia lah, blok-blok Rusia. Dia Tabaristan. Itu sebab Abu Ja'far At-Tabari. Boleh mana? Anda Allah Subhanahu wa taala. Kampung Tabaristan. Bukan orang Arab. Dia Imam Tirmizi bukan Arab, Bukhari ya bukan Arab. Kalau bahasa kita sebut ini budak komunis, blok Rusia. Dia kata, tuan-tuan, Al-Ba'sa ni adalah tekanan hidup. Tekanan hidup. Hidup jadi risau, hidup jadi gelisah, hidup jadi tak tentu, hidup jadi tak cukup memanjang, hidup jadi terkejar-kejar. Boleh faham tak? Masalah tak pernah putus, bertimpa-timpa. Tuan-tuan, tekanan hidup. Dulu tahun 90-an mungkin gaji kalau 3,000 dah cukup besar. Betul ya? Sekarang kalau gaji 3,000, tuan-tuan, nanti dulu. Bak 3,000 tu kemudian. Tekanan hidup. Tuan-tuan, kalau kita tengok kepada negara Afrika, negara-negara Afrika, banyak negara Afrika. Kita tengok kepada Ethiopia. Satu negara yang dilanda kemiskinan yang kritikal. Teruk, Ethiopia. Termasuklah negara-negara lain pun. Di Afrika banyak, tapi paling teruknya antaranya dialah. Betul kan? Tuan-tuan, kenapa dia kebulur yang teramat sangat? Kebuluran dia teruk sangat. Pertama, kalau kita tengok dari sudut geografi, bumi dia tidak subur.
Betul kan? Padang pasir kering tandus, hujan pula tak turun. Dahlah bumi tak subur, hujan pula tak turun. Boleh faham? Dua sekali tu. Rakyat pula ramai, hasil bumi pula kurang. Hasil bumi ni bukan sudut pertanian, hasil bumi ni sudut galian ke apa segala macam, yang lain-lain selain pada pertanian. Boleh faham tak? Kurang. Rakyat pula ramai, bergaduh pula tak berhenti. Yalah, masing-masing nak teruskan kehidupan, masing-masing fight untuk hidup. Maka rakyat dia berada dalam tekanan tak putus-putus. Betul kan? Kita tengok sampai peringkat kongsi makanan dengan haiwan. Haiwan duk makan, dia pun pergi makan sekali. Boleh? Anda mata Allah Subhanahu wa tak peduli dah, tak peduli dah tuan-tuan. Itu Afrika. Tuan-tuan, Habsyah ni, Habsyah, Ethiopia, Habsyah, betul? Tuan-tuan ingat tak peristiwa Nabi SAW menghantar Ja'far bin Abi Talib hijrah ke Habsyah? Betul? Raja dia nama An-Najashi. Betul tak? Kalau miskin ke bulu, takkan Nabi nak hantar. Saya tak cukup makan kot sahabat aku. Maknanya zaman tu dia kaya. Satu, kedua, dia kuasa besar di bawah Rom. Boleh? Dia kuasa besar dan dia kaya. Apa jadi sekarang? Antara negara paling melarat dalam dunia. Betul? Habsyah tu lah. Habsyah tu. Bukan Hamzah Hassan. Habsyah tu. Hamzah Hassan jual tom yam kat Taman Melewa. Hamzah Hassan yang buat lirik tu lah. Jual tom yam di Taman Melewa. Boleh tak? Habsyah, Ethiopia, Afrika. Negara yang dulu kaya, sekarang miskin. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Bila mereka berpaling dari peringatan Allah, negara yang kaya jadi miskin. Boleh faham tu zaman Nabi, dia kaya raya. Nabi hantar sahabat minta suaka politik. Tu urusan politik tu tuan-tuan, boleh faham minta perlindungan di negara asing. Boleh. Lalu tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita patah balik tengok kampung kita. Tanah kita tak subur ke macam Afrika? Tanah kita subur ke tak? Subur, betul kan? Tak payah tanam. Pokok cili tumbuh sendiri. Pernah tengok? Betul kan? Tak payah tanam. Pokok betik tumbuh sendiri. Sawit pun tak payah tanam, tumbuh sendiri. Tanam tu tanam lah kan? Betul tak? Kawasan kebun sawit, tengok dah anak sawit duduk merata. Betul? Kan? Tu hak jenis tumbuh sendiri. Pokok pisang tumbuh sendiri. Punya subur muka bumi kita. Betul? Celah rekahan simen tumbuh pokok. Betul tak betul? Isteri kita duk basuh cili, tengok minggu depan tumbuh lah longkang pokok cili. Betul kan? Suburnya tanah kita. Kita makan nasi. Maka Allah jadikan bumi Malaysia sesuai untuk padi. Arab makan roti, Allah jadi bumi dia sesuai untuk tanam gandum. Subhanallahil azim. Gandum tak perlu hujan banyak, Allah tak turunkan hujan banyak di Mesir ataupun Arab. Padi perlu hujan banyak, getah perlu hujan banyak, sawit perlu hujan banyak, Allah lebatkan hujan di tempat kita. Alam naj'alil arda mihada. Tak tengok ke macam mana bumi ni aku bentangkan kepada kamu. Allah guna perkataan mihada, bentang. Kalau kita longguk, nak pilih mana? Begitu. Boleh faham Makanan ada. Nak bagi subur pokok hujan pun ada. Takkan makan nasi saja, tak ada lauk. Ikan seluruh keliling negara kita ikan banyak. Betul? Tuan-tuan orang Shah Alam kan? Dalam laut kita ada apa makanan ikan? Kau tuan-tuan fail geografi. Ada plankton, betul? Plankton makanan ikan yang banyak di seluruh perairan kita. Tak ada negeri yang tak ada laut. Ada negeri yang tidak ada laut. Melaka ada pantai, Negeri Sembilan ada pantai, hak kecil Salo Bahidung pun ada pantai.
Betul? Sabah Sarawak lain, Pantai Timur lain. Semua kita Port Klang pun ada. Tadi sahabat anda telefon di Kuantan, tanya tolong Ricky enjin boot Port Klang harga berapa? Dia nak beli Yamaha dengan satu lagi apa benda tak ingat adalah. Lebih kurang di Kuantan dia kata harga lebih kurang 14,000. Dia pencen naskah, boot dah ada satu dah bergerak dah. Berapa orang lah awak-awak dia nak beli lagi satu boot. Tolong Ricky di Port Klang harga berapa? Kan? Nak ceritanya ikan banyak. Nak makan nasi ada, nak makan lauk ikan ada. Nak goreng ikan, minyak, sawit, kelapa banyak, betul? Alat nak masak, gas, petroleum, berlambak, semua Allah bagi. Betul kan? Semua Allah bagi. Kenapa rakyat miskin? Tuan-tuan tak nak fikir. Kenapa rakyat susah? Betul tak betul? Tadi Afrika rakyat susah pasal hasil bumi tidak ada. Betul tak? Memang tandus. Kita berlambak, ya Allah, berlambak hasil bumi. Pernah dengar seorang suri rumah mencuri susu di supermarket? Betul tak? Pagi jual nasi lemak, petang goreng pisang, malam burger dengan bawa teksi. Melayu lah tu. Susah hidup. Betul kan? Susah hidup. Betul tak betul? Maka datang tekanan hidup. Kita balik pada 3,000 tadi. 3,000. Hari ni punya 3,000. Kalau Shah Alam sewa rumah jangan tanya. Berapa? Flat. 6. Flat section 8 600. Bayar kereta sebulan 600 juga. Tak apalah, BLM, pelotong sagar FLX. 1,200. Tinggal 1,800. Betul tak betul? Tinggal 1,800. Duit dapur 500. Tak cukup? Tak apalah 500. Makan ala kadir. 1,700. Tinggal 1,300. Anak sekolah 3 orang, tak berani ramai. Bas sekolah 150 3 orang. Betul tak? Berapa dah tadi? Tinggal 1,150. Duit poket anak 3 orang, habis 150 tu. Tinggal 1,000. Betul? Duit minyak kita RM10 sehari, 300, tinggal 7. Duit tol, lalu jalan yang tidak ada tol, mereka suruh. Anda pernah tengok Nazaria lalu jalan motor? Pernah tengok sekali kan? Betul, tak tipu. Dekat Batu Tiga, flyover exit Kelanggula tu, kat situ bawah tu kan, hala ke Kuala Lumpur. Tak tahu macam mana dia boleh pening masuk jalan motor. Nazaria tuan-tuan, bapak punya besar. Kalau kancil okey lah juga. Nazaria, anda pun tak tahu macam mana dia boleh tersilap je. Dia berhenti lama kat melengung, dia pun pening. Macam mana aku masuk sini? Jalan motor. Betul. Nazaria tuan-tuan, bukan kecil-kecil, bapak punya kereta saiz. Masuk jalan motor. Tak tahu macam mana dia reverse tuan-tuan. Dia kena turun seorang belakang tahan lagi tak motor, pasal situ corner sempang daripada stadium apa semua, motor baru masuk. Tadi tinggal 1,000. Betul? 700. Tol tak apalah, lalu federal RM2 sehari, 60. 640. Duit poket kita belum lagi tu. Berapa ringgit sehari pergi kerja? RM10 lah, jenis kedekut pahit, tak pernah belanja orang. Tinggal 300. Bil api air habis, bil telefon tak bayar lagi, bil listrik belum bayar lagi, yuran sekolah belum lagi, anak sakit belum lagi, susu pampers yang ada baby belum lagi. Boleh faham tak? Datang cukup bulan, pergi ATM machine, tengok-tengok gaji tak masuk, di situ boleh melengung. Betul tak betul? Bos kata bulan ni gaji lewat 3 hari, lari dah bajet. Tekanan
tekanan demi tekanan. Hidup ni dikejar manjang, tak cukup manjang. Anak kata, bah, cikgu nak minta ni rombongan sikit-sikit. Allah. Tak, datang saya mula datang call. Jangan jawab. Allahu akbar. Tekanan. Hasil banyak. Kenapa kita susah? Yushiku ya'ti 'alan nasi zamanu. Akan datang satu zaman kepada umatku, kata Nabi SAW, wa yu'tamanu fiha khainun. Dia beri amanah kepada orang-orang yang khianat. Minggu lepas ataupun 2 minggu lepas bunyi lagi satu benda yang nak minta duit kat kita. Apa dia, tuan-tuan? Malaysia antara negara yang paling banyak bagi subsidi harga haji. Siap nak naik lah tu. Siapa ada baca soal apa tu? Berita. Siapa tahu? Anda tak tahu? Baca kitab je sini. Ya Allah, bagusnya tuan-tuan. Baca kitab je kan? Macam tu sekali nak masuk syurga. Dah bunyi dah, tuan-tuan. Subsidi haji macam subsidi petrol. Dia kata banyak. Maknanya nak ambil balik lah tu. Tunggu. Bunyi dah. Tekanan lagi. Betul? Sagi itu nak naik, ini nak naik, tekanan lagi. Tadi jiran anak, dia susah sangat-sangat. Suami dia hanya buruh kasar ya. Gaji Dr. Selana ya 3-4 tahun lepas 1,200. Tadi 3,000 kita kira. Ni 1,200, anda bayang. Anak sekarang dah 6, mengandung pula nak masuk 7. Tadi kita kira anak 3. Ni nak masuk 7. Isteri anak kata, Kak Ana, lepas ni ikat-ikat lah, sudah-sudah lah. Bukan kita tak bagi dia beranak, kesian kat dia. Dia kerja apa? Jadi, tukang kebun sekolah. Si isteri. Suami buruh kasar, mungkin naik-naik 1,400 lah baru. Sampai hari tu makcik dia ambil 3 orang bela di Terengganu, buat balik. Lalu ni dia kata dia ambil semua, kesian, berpisah. Bukannya mati, dia tanggung lah. Kerja 2 orang, combine, belum sampai 2,000. Anak nak masuk 7. Tuan-tuan, Allah Subhanahu nak tekanan. Boleh faham ya? Kerana apa? Orang yang diberi amanah telah khainun, khianat. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang khianat pula terus dikatakan dia amanah. Boleh faham ya? Tuan-tuan, Allah terus dikatakan dia amanah. Tuan-tuan, anak nak tanya tuan-tuan lah. Tak tahulah benda yang anda bawa di sini pun belum anak rasa belum, pasal sini main 1 abad sekali. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Abu Ala Al-Maududi dia lontarkan kepada kita satu persoalan. Dia tanya kita ni Islam bila? Pernah tanya sini tak? Belum. Kita ni bila Islam? Dan masih Islam lagi kah kita ni? Tuan-tuan okeylah. Ni hak luar. Yang di luar. Boleh faham tak? Kita ni bila Islam dan Islam lagi kah kita ni? Apa beza kita dan orang kafir? Sedangkan dia Allah buat, kita pun Allah buat. Dia datang dari Adam, kita pun dari Adam. Pasal apa dia Allah tak suka, Allah sumbat neraka? Memang Allah janji begitu. Kita Allah janji syurga. Betul? Beza ni, berbeza. Padahal kita Allah buat, mereka pun Allah buat. Dia mak dia 9 bulan, mak kita pun 9 bulan. Tapi dia Allah janji neraka, kita Allah janji syurga. Pasal apa? Boleh faham? Maka tanda mata Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sebab nama yang berbeza? Dia kata tak. Sebab nama ni lekeh sangatlah, Allah ambil berat bab nama. Sebab kita bersunat, dia tak bersunat? Tak. Sebab dia makan khinzir, kita tak makan coklat je.
Sebab tu kan? Dah, dia kata. Sebabnya batas kita mengucap 2 kalimah syahadah, dia tak mengucap. Maknanya kita Islam, dia tak Islam, dia kafir. Oh, sebab tu maknanya benda ni satu benda yang besar lah, dia kata. Islam dan kafir satu benda yang besar. Boleh? Jadi apa Islam ni yang menyebabkan Allah janji syurga? Apa benda kafir sampai Allah kata aku akan humban dalam neraka? Dan neraka ni khusus Allah buat uiddatul lil kafirin, bukan untuk orang Islam, untuk orang kafir. Sebab tu Imam Syafi'i sebut tuan-tuan rahimahullah taala, dia kata neraka ni Allah tak reda hamba dia Islam masuk. Yang mengaku bersaksi dia lah Tuhan yang Maha Esa dalam syahadah, Allah tak reda kita masuk. Imam Syafi'i sebut. Sebab tu Allah kata apa? Ku anfusikum wa ahlikum nara. Nah, wa quduhan nas wal hijarah uiddatul lil kafirin, untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Sebab tu malaikat tanya masa kita masuk, bukan masa kita, masa dihumban dalam neraka, kita pula dah jangan buat pasal tuan-tuan. Tarik balik ya Allah. Oi, kita masuk neraka, jangan duk tersyasyul tuan-tuan. Bila manusia ni dihumban, siapa ni? Orang Islam. Malaikat tanya, alam ya'tikum nazir? Tak ada korang datang bagi tahu. Malaikat tanya. Malaikat tanya. Malaikat yang jaga neraka tu, malaikat jaga neraka ni tuan-tuan, tak adalah malaikat yang paling brutal sekali. Isra wal Mi'raj kemarin yang kita sambut, satu-satu malaikat yang tak senyum kat Nabi dia. Satu-satu malaikat yang tak senyum pada Nabi, malaikat jaga neraka. Punya gedebe tuan-tuan. Malaikat lain semua tanya, siapa tu Jibril kamu bawa? Muhammad. Oh, ada tauliah? Ada. Sungguh. Dia tanya, dia telah diutuskan? Jibril kata, ya dah diutuskan. Okey, silakan masuk. Semua senyum kat Nabi. Hak ni seorang tak senyum kat Nabi, punya kering hati tuan-tuan. Maka dengan kita bolayan lah, Nabi pun dia tak senyum. Boleh faham ni? Jangan buat pasal tuan-tuan. Dia tanya, hei alam ya'tikum nazir, tak ada korang datang bagi tahu menyebabkan kamu masuk neraka. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala sebut, kenapa dia tanya? Patut tak tanya, bukan kerja dia nak tanya. Dia pelik, suasana tadi dia pelik, dia hairan dengan orang Islam boleh masuk neraka. Takkan kamu tak tahu neraka ni tempat azab? Boleh faham tak? Takkan kamu tak tahu benda yang haram, kamu buat juga masuk sini? Itu maksud dia. Boleh? Maka tuan-tuan, Islam dan kafir, apa makna Islam? Ana laju. Takut kena tinggal bah lagi. Nah ya. Tinggal bah jawab dah dengan Izora lah, malam ni kena pecuk pi Terengganu. Mampu aku. Islam maknanya patuh tunduk, terima segala arahan tanpa sebarang bantahan. Kan? Kafir hak yang positif daripada situ, negatif pada itulah. Bangkang, hina, tolak, tak setuju segala macam. Baik, Imam Abu Alal Maududi dibawa satu persoalan yang anda sebut tadi. Kita ni Islam lagi ke? Keseluruhan lah kita ambil. Kalau ambil dalam ni, insyaAllah ahli syurga belaka. Amin. Sebut ahli syurga buat tak reti. Pertama, orang Islam dia ada Allah. Betul? Orang kafir dia ada juga tapi tak kenal. Kalau tanya siapa buat langit, saya kunallah, dia kata. Saya kulunallah, dia kata. Tuhan Allah lah buat langit. Siapa turun hujan? Sama juga. Suratul Mukminun 3-4 soalan Allah rungkaikan kepada kita. Tanya langit, Allah, dia kata. Tanya bumi, Allah. Hujan, Allah, dia jawab. Saya kulunallah, dia kata Allah belaka. Tapi setakat tu je lah dia. Kita lebih pada tu, kita kenal Allah. Betul tak? Kenapa tuan-tuan datang solat? Ataupun tuan-tuan jaga solat fardu 5 waktu? Kenapa? Takut masuk neraka. Mudah lah kan? Betul tak?
Takut dosa. Betul? Kerana apa? Kerana tuan-tuan takut azab yang Allah janjikan. Dia tak peduli. Okey, hilang dia satu, kita ada satu. Kita ada Nabi SAW. Kasih, cinta, turut ataupun tinggalkan segala yang ditegah. Betul? Mereka hina Nabi. Kita ada Quran, dia tak ada kitab. Arahan Quran, larangan Quran kita buat, kita jaga. Dia tak peduli. Quran ni tak ada pada dia. Termasuklah Injil segala macam pun tak peduli dah sekarang. Kita ada benda yang patut, yang mesti, yang wajib kita buat. Dia tak ada. Ni anak laju kan. Boleh lah. Yang kelima, pasal apa lima ustaz? Dah jari ada lima, tak boleh lebih. Boleh faham? Yang kelima apa dia? Kita ada benda yang dilarang. Berdosa, besar ke kecil tak kisah. Janji dosa. Alah dosa kecil ustaz. Dosa kecil pun tetap kena sumbat dalam neraka. Tak ada dosa masuk syurga. Betul? Kelima kita adalah larangan. Dia tak ada larangan jadi budaya, betul kan? Judi budaya dalam hidup dia. Satu family main mahjong dalam rumah. Tak, suri rumah beli nombor biasa bagi dia. Budaya. Nah, malam raya semua pakat minum, budaya. Kalau tanya diri kita bila kita Islam, kita akan jawab semenjak lahir. Betul. Semua tempat nak tanya jawab begitu kita. Semenjak lahir. Betul kan? Antan. Ni nak cerita ni, kenapa Allah datangkan kepada kita al-ba'sa dari tekanan hidup. Pertama, kerana kita telah memberi sambung jangka hayat orang yang khianat. Dah kamu pilih orang yang khianat, kamu nak apa yang mereka buat? Tuan-tuan, tahun ni kalau kita sebut zaman Nabi ada tahun duka cita, betul? Tahun di mana Khadijah radhiyallahu anha wafat dan juga Abu Talib. Tahun duka cita, maka Allah pun bawa Nabi melancong Isra wal Mi'raj. Tahun ni 2014 tahun duka cita. Mula-mula banjir yang teruk sangat di pantai timur, betul kan? Betul tak? Banjir teruk pantai timur. Temerloh tuan-tuan. Tempat lain pun teruk juga. Dia nak cerita Temerloh punya teruk, bukan kata, tapi Temerloh kerosakan dia tak berapa, tapi rosak banyak jugalah, yang tinggal bumbung pun banyak. Tuan-tuan pernah lalu jambatan Sungai Temerloh. Sungai tu lebih kurang 100 meter ke bawah, betul kan? Dataran Temerloh, kalau tuan-tuan pergi makan ikan patin, dataran Temerloh yang ada titik gantung, atas jalan raya tu dengan sungai bawah tu lebih kurang 100 meter, lebih kurang 100 meter. Banjir tu atas jalan tu sungai naik, air naik, punya tinggi tuan-tuan, punya tinggi. Masa pasal anak-anak buat rescue di belah sana itu, di Cenor. Jadi bila musim normal pun anda pergi tengok, dia tahu betul Ustaz, air naik sampai parah ni. Ada rumah satu atas tebing, rumah tu pun tenggelam. Subhanallah. 100 meter lebih air naik. Lepas banjir apa berlaku? Kemarau. Betul tak? Banjir habis harta rosak, duit dah lah tak ada. Betul? Duit tak cukup, harta pula rosak. Lepas tu kemarau pula. Lepas kemarau, maka tak ada air lah. Tak ada air baru ni tuan-tuan. Bukan kita je tak ada air. Tempat paling basah di Semenanjung mana? Taiping pun catu air tuan-tuan. Percaya ke tak? Anda dengar radio sebut Taiping catu air juga. Boleh Lepas tu apa dia? Tak ingat? Melayu mudah lupa. Jerebu. Betul? Jerebu. Lepas jerebu, kapal terbang hilang. Betul? Lepas kapal terbang hilang, mati dadah anak Melayu di pesta muzik tekno Bukit Jalil. Betul? Lepas tu coklat Cadbury. Betul. Sampai kita fikir macam mana nak samak dalam perut ni. Nak minum 7 kali air tanah ke, lepas tu minum air kolam.
Tuan-tuan, yang mati dah ada 4 orang di Bukit Jalil, mati 6 kan, 4-nya Melayu. Bila Melayu ni otomatik dah dalam bracketnya Islam. Betul? Satu hari Fudail bin Iyad, pernah dengar kan nama ni kan? Fudail bin Iyad, pernah dengar kan? Dia orang jemput urus jenazah, orang mati. Tiba-tiba tuan-tuan, siap mandi, siap kapan, siap solat, mayat tadi nak turun ke kubur. Nak buat turun lah, bukan mayat tu turun sendiri. Jadi orang jemput dia lah, dia orang hebat, jadi orang jemput lah dia. Fudail bin Iyad ni gelaran dia apa tuan-tuan? Gelaran. Nak ceritanya hebatnya Fudail bin Iyad ni. Gelaran dia apa dia? Ulama 2 tanah haram. Puh. Mekah Madinah memang dia top. Tu. Bukan tak ada ulama, dia sama-sama dengan Ibnu Mubarak, orang hebat. Ibnu Mubarak kalau kita baca kitab tafsir, confirm akan jumpa nama Abdullah bin Mubarak ataupun Ibnu Mubarak. Sama-sama ni, zaman hebat ilmu Islam. Zaman Harun Ar-Rasyid, ni sama-sama hebat. Zaman Ali bin Sa'id rahimahullah ta'ala, zaman hebat. Tiba-tiba kan kita letak mayat menghadap kiblat, betul? Dalam liang letaklah menghadap kiblat, sana kiblat. Tiba-tiba mayat tadi jatuh. Kali pertama tak apalah, pasal mungkin kita ingat tak sendal elok-elok. Letak lagi sekali, jatuh. Angkat kali ketiga, tetap jatuh. Allah. Dia pun naik atas, dia tanya orang atas, family ke kawan-kawan, siapa kenal yang mati ni siapa? Jawab keluarga kami. Dia ni mati dalam keadaan penagih arak yang tidak bertaubat. Mayat pun tak mau menghadap kiblat. Boleh faham tak? Apa benda ni anak nak bagi tahu? Cuba tuan-tuan relate dengan mati anak Melayu dadah tu. Dadah hukum dia sama arak. Kias benda mabuk. Boleh faham tak tuan-tuan? Mati dadah 4 orang tu. Siapa punya kerja? Melayu punya kerja. Melayu yang rasmi, Melayu yang bagi peruntukan, Melayu yang luluskan program. Boleh faham tak? Ini wa yu'tamanu fihal khainun. Diberi amanah, dia khianat. Sebab tu dalam konteks ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, hadis Bukhari dan Muslim. Ma min 'abdin yastar'illahi azza wa jalla ra'iyatan ghashuli ra'iyati yamutu ghashuli ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Mana-mana orang diberi amanah urusan pentadbiran, dia khianat dan dia mati dan kadang dia juga khianat, sedang khianat tak bertaubat, boleh faham? Illa haramallahu alaihi jannah, Allah haram sama sekali masuk syurga. Boleh faham tak? Akhir hadis yang mula-mula wa yu'tamanu fihal tadi, sambung kan? Lebih kurang begitu ya bunyi dah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, maka berkatalah, memberi keputusanlah, buat programlah oleh orang-orang ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah, siapa ruwaibidah ya Rasulullah? Alladzi tafiu amri ummah, satu manusia yang tak reti urusan pentadbiran, tapi dialah mentadbir. Urusan pentadbiran di sini adalah urusan pentadbiran menurut hukum hakam Islam. Dialah mentadbir. Boleh faham tak ni tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala? Cuba kita fikir, 4 orang tadi dah mati dah, tak boleh taubat dah. Mati dalam keadaan Melayu, kerjakan Melayu. Boleh faham tak? Yang tak sedapnya nama sama macam aku. Hak tukang lulus tadi tu. Buat malaikat tukar orang besok pada masa Jahannam. Boleh faham tak? Baik, 5 tadi tuan-tuan yang kita ada, yang orang kafir tidak ada. Kita buka satu persatu. Orang kafir tak kenal Allah. Hari ini Melayu kenal Allah tak? Melayu kenal Allah tak hari ini? Tuan-tuan kenal seorang guru yang cukup garang di sekolah. Dia lalu tepi kelas, diam habis kelas. Betul tak betul? Pasal apa? Beriman dengan garang cikgu tadi. Nak bagi faham? Kalau dia bagi kerja rumah, jangan buat pasal tak siap lah tuan-tuan.
ICU kita. Boleh faham tak maksud anak ni? Kenapa? Kenal sifat guru tadi. Faham? Hari ini orang kenal Allah macam mana kenal cikgu yang garang tadi. Manusia tak takut neraka. Betul? Betul tak? Manusia tinggal solat. Manusia dedah aurat. Manusia pecah amanah. Radio Aikim, pegawai zakat bagi tahu, kami berjaya mengagihkan sumbangan kepada asnaf daripada kutipan tahun lepas sebanyak 20 juta. Banyak kan? Tuan-tuan tahu tak tahun lepas collection berapa? 500 juta. Jadi mana lagi 480? Boleh faham tak? 2-3 minggu lepas hantar lagi ke Medan bercuti staf dia. Ni asnaf apa? Boleh faham tak ni? Wa yu'tamanu fiha kha'inun, orang yang beramanah khianat. Nabi sebut. Baik. Hilang satu, tak kenal Allah. Betul tak? Cikgu suruh dia buat, Allah suruh dia tak buat. Cikgu larang, dia tak buat. Allah larang, dia buat. Tak kenal. Setuju? 2. Dia hina Nabi kita. Dia tak peduli Nabi kita. Hari ni Melayu hina Nabi, apa beza? Betul? Janggut. Buat satu kelas khusus nak lawan hadis Nabi. Betul tak? Apa cerita? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran As-Siddiq ni kes apa? Wahai Abu Jahal, kalau cerita lebih pada tu, kalau datang pada Muhammad, aku percaya. Boleh faham tak? Maka As-Siddiq, kita ini memang dah sahih pun tentang buat seminar tolak hadis, 2 hilang. Betul? Tuan-tuan, bukan mereka saja yang terlibat. Allah sebut dalam surah Lebah ayat 24, orang yang sokong pun dosa sekali pada mahsyar besok. Dosa yang kamil. Kamilatan yaumil qiyamah. Dosa paling sempurna di pada mahsyar besok. Kita sebut full spec punya dosa lah. Dosa paling lengkap. Termasuk yang menyokong, yang terus menerus sambung khidmat orang yang lawan Nabi tadi. 2 hilang. Bukan dia saja terlibat, boleh faham? Seluruh pengikut. Seluruh pengikut. Jelas tak jelas ni? Dah buat solat ajak tok guru tak jelas lagi, tak tahu nak kata. Cuma ni sebagai taukid, bagi lagi kuat. Ketiga, Quran. Orang kafir dia tak guna Quran, dia hina Quran. Hari ni orang Islam guna tak Quran? Wal Quranil Hakim. Baca Quran, itulah hakim yang paling bijak, tapi tak guna Quran punya kata-kata. Betul tak betul? 3 hilang. Setuju? Quran suruh tutup aurat, dia dedah. Quran suruh solat, dia tak solat. Quran suruh tunaikan zakat, dia sapu zakat. Pasal dia lembaga, tuan-tuan. Lembaga ni kan hantu. Jangan buat pasal, tuan-tuan. 3. Tentang Quran, hina Quran, kata macam-macam Quran, sama macam orang non-Muslim, betul? Hilang 3. Keempat, kita berdaya wajib. Orang kafir tak ada istilah wajib, kita pun wajib tinggal, betul? Berapa ramai orang tak solat? Berapa ramai orang dedah aurat? Wajib tutup. Berapa ramai yang bergaduh dengan jiran, sedangkan wajib buat baik dengan jiran? Betul tak? Hak bergaduh dengan jiran, berlambak. Bergaduh adik-beradik, berlambak. Apa lagi nak sebut? Banyak yang terlalu banyak. Hilang wajib. Sama. Tinggal satu-satu. Apa dia? Benda yang haram. Berapa ramai ni orang Islam
hidup beramal dengan benda haram. Betul? Dedah aurat, judi, minum, zina, rasuah, tipu, tindas. Betul tak betul? Hilang. Apa tinggal? Apa yang tinggal? Tinggal nama Nabi sebut. Betul tak? Wala yabqa minal Islam illa ismu, kecuali nama saja Nabi kata. IC. Esok tunjuk kat malaikat nak masuk syurga. Aku Islam lah. Tu pun nak buang. Tu pun nak buang Islam dekat IC. Boleh faham tak? Tak ada, tak ada. Zero, poci nalarkan. Yelek. Tak ada apa dah Islam kita tak? Tak ada. Boleh faham tak? Untuk kerja tengok jam ni tuan-tuan. Isyak pukul 41. Okey. Oh, lagi 2 minit. Boleh faham tak? Maka tekanan demi tekanan dalam kehidupan, itu belum lagi bil hospital segala macam. Kerana apa? Kita terus menerus memberi kepercayaan kepada orang yang khianat. Maka bukan sekadar tekanan dalam sudut ekonomi, tekanan dalam sudut pegangan agama. Payah nak beramal. Betul? Tenang tahu dah Fadil Ustaz Halim dia kena gantung jangan kuliah 6 bulan. Kalau kuliah berdosa. Boleh faham tak? Anak mungkin anak pernah cerita, tapi tempat-tempat ada anak cerita. Satu pengalaman anak di Miri. Mu'alaf mengadu, "Ustaz, kami payah ustaz sini. Ustaz tak boleh mengajar kami. Ustaz kena tangkap kalau mengajar, tak ada tauliah." Anak kita bukan Miri, Kak. Kami Selangor pun sama. Kita ni negara Kristian ke negara Islam? Boleh faham tak? Dia salah seorang pegawai pusat zakat. Tiba-tiba hari ni tak boleh mengajar. Awak, dia berhenti zakat tu jadi murtad ke? Tak boleh kuliah. 6 bulan digantung. Why? Tell me please. World Cup kan, cakap orang putih kan? Tuan-tuan, tadi dia sudut ekonomi, dia sudut agama pun payah. Payah. Boleh faham tak? Sekarang bukan ekonomi saja. Sakit pening masuk hospital, garu kepala. Aduh, nak cepat pergi bayar. Bayar tak ada duit. Semua kena ambil insurans untuk cover. Insurans pula bulan-bulan kena bayar. Rotek mati, tekanan. Betul tak? Lesen mati, tekanan. Lesen mati, kawan bagi lampu. Bagi lampu tuan-tuan, dan brek patah balik. Roblox, tekanan. Padahal dia bagi lampu, tegur kawan dia. Betul? Kita pula tak kena guna patah balik. Pasal apa balik orang? Roblox, lesen mati, tekanan. Betul? Betul tak betul? Takut belakangnya. Takut semua dalam keadaan takut. Bawa laju sikit, lagi kamera. Betul tak? Allahu Akbar. Keluar lambat sikit, lagi jam. Tekanan. Jam bawa laju, lagi kamera. Pula dah. Sampai lambat, pakat merah. Rekod buruk pula. Tak tenang. Betul tak betul? Iwad darra akhir. Iwad darra, penyakit yang tak putus-putus, kata Imam Abu Ja'far At-Tabari. Denggi. Semua burung tak kena sama. Semua babi kena sama. Betul tak? Semua khinzir. Binatang ni bersihnya tuan-tuan, mati kita. Kencing, dia sambil-sambil berjalan dia kencing. Tikus. Mati kita minum. Lemahnya manusia. Betul? Boleh faham eh? Penyakit black-black. Lah ni baby lahir je kuning. Betul? Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Maka mak kita Islam, belum tentu anak tadi Islam. Macam mana Nabi Nuh, dia Rasul. Anak dia Allah kata, falaisa min ahlika. Dia bukan keturunan kamu. Allah.
Sebab tu jagalah keturunan baik-baik tuan-tuan. Ini dapat satu WhatsApp yang dia maki mak dia. Tak guna punya orang tua. Ada doa tak aku nak minta bagi mak aku mati? Allah. Suka hati aku lah nak buat apa yang dia bising ni pasal apa? Orang tua kutuk. Ada doa tak aku nak doa bagi mak aku mati? Hari ni punya manusia tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, benda tak pelik dah. Selalu kita dapat, betul tak? Maki muazzin, maki dia, maki Allah. Betul kan? Dalam dunia teknologi sekarang tuan-tuan boleh dapat kan? Yang pelik-pelik ni. Tak pelik dah sekarang. Tak pelik. Maka Allah kata pada Nabi Nuh kata, ya Allah, dia keturunan aku, min ahlika, min ahli. Allah jawab, laisa min ahlika, dia bukan anak kamu. Pasal kalau anak kamu, dia dengar arahan kamu. Dia akan sembah aku. Tak, sekarang dia dengar arahan orang lain. Dia tentang kamu pula dari belakang. Depan kamu minta dia selamat, dia baik. Sebab tu Allah kata pada Nabi Nuh, fala tas'alni laisa laka bil ilm. Jangan kamu minta satu benda yang kamu tak tahu. Inni a'idzuka an takun minal jahilin. Aku nasihat kamu wahai Nuh, jangan buat kerja-kerja bodoh. Kerja orang jahil jangan buat. Apa maksud? Nabi Nuh minta doa bagi Allah selamatkan anak dia walaupun dah naik bukit, tak masuk kapal. Nah, kata Allah, wahai Nuh, jangan minta macam orang bodoh buat, orang jahil buat. Orang jahil ni kerja nak masuk syurga, betul tak? Tanya yang beli nombor, dia tahu dia pun nak masuk syurga. Yang main bola sebelah pendek, dia pun nak masuk syurga. Betul kan? Nah, maka Allah kata Nabi Nuh begitu, jangan buat kerja jahil. Allah, Nabi Nuh pengguna saun. Kenapa? Depan kamu kata dia baik. Belakang kamu, dia bersama orang-orang yang menentang kamu, wahai Nuh. Inilah orang yang lawan Islam. Solat Jumaat sama dengan kita, tapi dia tak setuju dengan Quran. Maka Allah kata, dia bukan hamba aku. Pada masa, carilah bos kamu yang kamu taat. Kamu bukan hamba aku. Mana kita nak pergi masa tu, tuan-tuan? Boleh faham, tuan-tuan? Maka jagalah zuriat kita baik-baik. Bukan Islam kita confirm dia Islam. Bukan. Nabi Nuh, anak dia Allah putuskan hubungan dari sudut akidah. Nabi Ibrahim, pak dia bukan Islam, tapi dia Islam. Maknanya Islam tadi kata Imam Abu Al-Maududi bukan confirmnya keturunan, maka keturunan kita juga Islam. Belum tentu. Mati tak Imam, anak dia boleh ganti? Belum tentu. Betul? Mati tak Mudim, anak dia boleh sunat orang? Belum tentu. Dengan telur-telur sakit hilang. Belum tentu. Belum tentu. Boleh faham tak? Maka jaga betul-betul. Bagi faham betul-betul. Solid akidah. Satu manusia, dia bukan rasul dan dia huduh piang, hitam, negro, tapi dialah pendidik paling baik. Allah simpan untuk kita kisah hidup dia. Siapa dia? Luqman Al-Hakim. Macam mana dia didik anak dia? Betul tak? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anak, jangan sekali-kali kamu menduakan Allah. Allah dulu dia bagi kenal kepada anak dia. Betul? Dia bagi kenal pada anak dia yang pertama sekali. Allah. Jelas? Jadi tuan cukup. Sekali kena tinggal 4 jahanam. Tuan, sekadar itu pertolongan kita. Minta maaf tuan-tuan, mungkin ada terkasar bahasa dan segalanya. Tidak ada lain, sama-sama kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, satu je anak minta tuan-tuan. Anak tak buat turun barang jualan, sebab kita takut terlambat. Anak mohon dana daripada tuan-tuan untuk dakwah Sabah. Untuk dakwah Sabah, anak memang bergerak dengan Sabah daripada dulu lagi lah. Cumanya dana pondok anak di Kedah anak dah stok. Orang pondok begitu, Ustaz, tak payah kutip dah duit. Duit kita insya-Allah boleh tahan sampai kiamat. Tak, maknanya duit dah ada, bangunan pun dah siap. Jadi anak kata okey, tak payah kutip dulu. Besok bila kita nak tambah bangunan, rasa perlu baru kita cari duit pula. Jadi Ustaz buatlah program Ustaz. Anak kata cantik, anak duk bantu Sabah. Sabah tuan-tuan, sikitlah. Baru ni siap satu surau di Terus Madi, Pensiangan. Abang Syamuddin di WhatsApp, dia kata, sahabat-sahabat tolong doakan. Biar anak syahid di sini. Bila dia sebut syahid, anak terkejut. Kenapa syahid? Buat surau, syahid ke mana? Maksudnya bukan perang lah kan. Dia kata, Ustaz, sepanjang surau ni sedang dibina, kami tiap hari, tiap minggu diugut oleh missionary ataupun penganut Kristian. Ugut. Main-main tuan-tuan.
Tambah dia pula orang Semenanjung, Mustatin sana. Dengan bini-bini tua dia bawa sekali duduk sana. Hak muda pun dapat. Itu yang tak balik-balik tu. Kan? Nah, itu tuan-tuan. Jadi dia list lah barang yang nak dibeli gini-gini. Anak kata okey, esok anak bank in bukan duit anak, duit duk kutip lah mulia. Jadi dah boleh pakai dah surat tu sekarang. Banyak tuan-tuan, ada di Ranau. Ranau surau tu dibuat tak tahulah tahun bila. Kalau bahasa Bob Lokman, tolak dengan lidah pun runtuh. Dan lebih teruk tuan-tuan, ada kampung-kampung yang langsung tidak ada surau. Ini biasa. Biasa tak ada. Kita sebut Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dia tanya, yang ustaz sebut tadi tu apa benda tu? Boleh faham tak? Zuhur, Subuh, Asar tu apa benda tu? Kita datang ambil kepiah pakai berjalan sekalian kita. Kelang kabut tuan pakai kepiah, seluar pendek. Jamak qasar, dia ikut sekali jamak qasar dengan kita, tak pening tuan-tuan. Malaikat kata ni musafir ikut mana? Betul kan? Yang tak pernah dengar azan dia mengadu dengan kita, ustaz, kampung kami tak ada surau. Kami tak pernah dengar azan, ustaz. Allah hak tu. Nitik air mata kita duduk dengan mereka. Sedangkan missionary ini terlalu laju. Kita tanya, siapa rasul terakhir? Ini dalam surau. Siapa rasul terakhir? Semua jawab Isa alaihissalam. Itu masa Maulid baru ni. Rabiul Awal. Nak pergi. Semua jawab Isa alaihissalam. Allah. Maknanya kamu nak belajar nak kenal Muhammad, dia boleh jawab. 3 nama isteri Nabi, kita buat kuis, dia boleh jawab. Kampung Nabi dia boleh jawab, Mekah. Boleh faham? Rasul terakhir semua jawab Isa. Maknanya missionary ni tanam dalam minda mereka tuan-tuan, Isa lah akan selamatkan kamu. Kalau logiknya kita mengaji betul juga Nabi Isa akan turun. Boleh faham tak? Tapi bukan Nabi Isa turun, syariat dia valid dah. Ini tuan-tuan, Sabah adalah negeri yang tidak ada esko agama Islam. Kerana apa? Kerana Sabah adalah satu-satu negeri yang agama rasminya adalah bebas. Dia bukan Islam. Dan jangan silap faham. Boleh faham maka dana segala pembangunan untuk Islam sangat-sangat rumit. Jadi alhamdulillah sekarang sahabat-sahabat kita di sana dah sampai peringkat dah dikenal pasti oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sabah. Mula dah buat macam Selangor buat dulu. Maknanya apa? Mula dikekang kuliah-kuliah. Dah start dah. Sebulan 2 ni dah start dah. Tuan-tuan. Anak kata tak apa sahabat-sahabat. Teruskan. Kerana Mekah berubah dengan sebab ilmu. Madinah berubah juga dengan sebab ilmu. Betul tak? Kita juga berubah daripada 8 jadi 15 kursi sebab ilmu. Betul tak betul? Betul tuan-tuan. Ini memang dalil. Nah, jadi sekadar itu tuan-tuan jadi sumbanglah. Berapa yang ada semua lagi bagus. Tahu dah dalam bank hampa ada banyak ribu lagi. Dalam poket je pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada diri kami, ahli keluarga, jiran-jiran, masyarakat dan seluruh pemimpin kami ya Allah, bahawa kebenaran suatu kebenaran yang terang dan jelas pada hati-hati kami ya Allah, agar kami mengikuti kebenaran tersebut ya Allah. Wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah pada diri kami seluruhnya Allah, bahawa kebatilan, suatu kebatilan yang terang dan jelas pada hati-hati kami, agar kami menjauhinya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu